Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari Jumaat, minggu pertama waktu duha di Masjid Jami' Taman Perling, kita bersama-sama memanfaatkan kitab Kashful Ghimmah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dah wafat 100 tahun yang lalu. Dan pagi Jumaat yang berbahagia ini kita akan teruskan membaca kitab Kashful Ghimmah, yang mana kitab ini berada di bahagian ruangan tepi kitab Furu' Masail, juzuk pertama, halaman 67. Halaman 67. Halaman 67. Halaman 67 di ruangan tepi dalam kurungan dan adalah Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ada di situ, dan adalah dalam kurungan dan adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan adalah Amr bin Dinar radhiyallahu anhu, juga boleh disebut Umar ibnu Dinar radhiyallahu anhu, oleh kerana ada huruf waw menunjukkan bukan Sayyidina Umar yang dimasyhurkan sebagai khalifah, ni orang lain. Itu Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab, yang ini Umar ibnu Dinar. Dan adalah Umar ibnu Dinar radhiyallahu anhu berkata ia, tiada daripada mayat melainkan rohnya pada tangan malaikat, melihat ia kepada tubuhnya, melihat roh itu yang telah selamat dikeluarkan daripada tubuhnya. Maka roh itu dalam genggaman malaikat. Dengan kata lain, setelah malaikat maut mencabut roh daripada jasad, malaikat maut tidak melepaskan roh itu dalam genggaman malaikat maut. Maka roh pula yang dalam genggaman malaikat maut itu dapat melihat tubuhnya, betapa dimandikan tubuhnya dan betapa dikafankan tubuhnya. Selama ni roh tu dia tak dapat lihat tubuh dia tu bagaimana. Kali ini oleh kerana roh dah dikeluarkan daripada jasad dan roh dalam genggaman malaikat, roh dapat melihat jasadnya yang sunyi,
sepi daripada roh itu sendiri. Maka roh menyaksikan, melihat kepada tubuhnya betapa dimandikan dan betapa dikapankan dan betapa dijalankan dengan dia dan didudukkan dalam kuburnya. Begitulah roh melihat bagaimana jasadnya itu disempurnakan. Disempurnakan apa? Hak. Setelah roh dipisahkan daripada si jasad, jasad itu perlu disempurnakan haknya. Apa yang perlu disempurnakan? Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Roh menyaksikan. Sehingga kan dikebumikan, roh dapat melihat bagaimana jasadnya itu diletakkan di liang lahat. Dan ditambah lagi pada satu riwayat dikatakan baginya, dan ia di atas sarirnya, dengar olehmu akan memuji manusia daripadamu, yakni dengan kebajikan atau sebaliknya kejahatan. Baiklah, apabila roh dipisahkan daripada jasad, maka roh menyaksikan jasadnya yang terbujur layu di pembaringan. Sarir itu di pembaringan, iaitu katil ke yang disediakan. Kadang-kadang dah tak diletakkan atas katil, diletakkan ajalah di atas lantai. Lantai itu pula diletaknya, dialaskan dengan tikar mengkuang. Walaupun ada pemaidani, tapi takut pemaidani itu bau, dialasnya tikar mengkuang sampai hati. Tikar mengkuang yang biasanya tempat membawang kat luar, dibawanya masuk dalam, dialasnya, diletaknya. Kesian, apakan daya. Baik, apabila jasad diletakkan di pembaringan, katil ke, tikar lantai ke, roh dengar orang yang datang melawat, menziarahi jasadnya yang terbujur layu. Roh dengar orang mengata, arwah ni dulu aku dah beritahu kat dia makan pil, dia tak makan pil. Roh dengar tu kata-kata tu. Arwah ni aku dah beritahu hari tu, dia ambil lah pil Shakely tu, pil MW tu, suplemen. Dia ni tak peduli bab-bab tu. Apa yang kita ngata baik, ngata buruk, roh dengar. Roh dengar. Tapi apakan daya roh? Kalau dengar puji-pujian, roh gembira lah. Kalau dengar kejian, datang kawan tu pun cakap perlahan, mati juga engkau Hanafiah. Dulu engkau yang sekat kenaikkan pangkat aku. Dulu engkau yang pindahkan aku Hanafiah. Engkau lah. Dia cakap perlahan dengan kawan dia sebelah. Dulu arwah ni lah, ni nyekat aku, tapi aku tak pernah dendam dia. Aku datang juga hari ni ziarah dia. Oh, aku datang ziarah. Tapi roh dengar kata-kata pujian atau kata-kata kejian. Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa. Nak ikutkan roh tu mana boleh lagi mendengar? Roh dah tak ada telinga. Roh hanya boleh mendengar apabila roh tu berada dalam tubuh. Tubuh yang ada alat pendengaran, copeng telinga, lubang telinga. Roh mana boleh bercakap? Roh hanya boleh bercakap apabila dalam tubuh manusia. Manusia diberikan dua bibir untuk mengawal lidah yang tak bertulang. Walisanau wasyafatai.
Allah Maha Kuasa. Walaupun roh tu tak ada alat, tak ada alat untuk melihat. 2 biji mata dekat jasad, 2 lubang telinga di jasad, 2 lubang hidung di jasad. Tapi Allah Maha berkuasa. Allah bagi pendengaran, bagi penglihatan kepada roh. Walaupun roh dah tiada alat lagi untuk mendengar dan melihat. Allah Maha berkuasa. Dengarlah orang ngata-ngata kat dia. Dan telah menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada kitabnya Kashfu Ulumil Akhirah, bahwasanya malaikat apabila mengambil nyawa, orang yang sa'id, orang yang diberi keluasan, orang yang diberi kelapangan, orang yang diberi kebahagiaan, diberikan dia kepada 2 malaikat. Maknanya orang yang baik, sama ada dia mati sebagai pilihan Allah, dia mati sebagai kekasih Allah, ataupun dia mati sebagai kekasih Allah yang teristimewa. Sama ada dia mati sebagai khiyarullah, pilihan Allah, ataupun dia mati sebagai Habibullah, kekasih Allah, ataupun dia mati sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Jadi kita ni apa lagi? Tambahan pula dah pencen. Dah lah pencen. Nak jadi jatan kuasa masjid pun orang tak nak lantik. Jadi baguslah tu. Kenapa? Memberi keinsafan pada kita. Kita dah tak ada di mata hati manusia. Di kaca mata manusia kita dah tak ada tempat. Di mata hati manusia kita dah tak ada tempat. Maka tempat mana lagi? Tempat mana lagi? Ini bukan restoran mana lagi. Tempat mana lagi? Kita perlu menempatkan diri sebagai khiyarullah, pilihan Allah. Bukan pilihan suka ramai, pilihan Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kesayangan Allah. Sedarlah, engkau dah bukan lagi pilihan manusia, bukan lagi kekasih manusia, bukan lagi kesayangan manusia. Takkan nak jadi pilihan syaitan, takkan nak jadi kekasih syaitan, takkan nak jadi kesayangan syaitan. Na'udzubillahi min zalika. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka dinyatakan kepada kita, orang yang baik, sebaik sahaja roh dipisahkan daripada jasad oleh malaikat maut, malaikat Azrail, maka malaikat Azrail akan serahkan roh orang yang baik itu kepada 2 malaikat rahmat. 2 malaikat rahmat. Bagaimana ciri-ciri 2 malaikat rahmat itu? Dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dalam kitabnya Kashful Ghimmah. Malaikat yang elok mukanya atas keduanya, malaikat yang elok rupa wajahnya. Atas keduanya, kedua-dua malaikat rahmat itu ada beberapa kain. Wah, kain apa? Selendang? Bukan. Kain yang elok. Dan bagi keduanya banyak bahu. Jadi kedua-dua malaikat rahmat itu dia ada kepak dan bahu, 2 bahu,
bahu kanan, bahu kiri. Di bahu kanan malaikat adanya kain yang indah dan harum. Begitu juga di bahu kiri malaikat itu ada kain yang amat indah dan berbau harum. Dia kalau orang berpangkat Tuan Haji Kamarul, diletakkan pangkat di mana? Di bahu dia ada bintang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah lama tak jumpa kawan saya, kawan baik dulu sama-sama sekolah Arab. Rezeki dia mohon kagat dia dapat. Dia pun naiklah pangkat sampai lieutenant colonel. Jadi saya pun tanya dengan dia, makna paku ni apa ni? Dia kata paku ni makna biasa, dia kata. Yang dia nak bintang. Ada bintang. Paku lain, bintang lain. Aku cakap paku payung pun lain, dia kata. Tapi letaknya di mana? Dia kata letaknya di bahu. Aku cakap letak di bahu. Ini dah macam malaikat rahmat. Syekh, entah jangan perliana Syekh. Tak, aku cakap entah yang tak baca kitab. Kalau baca kitab Kashful Ghaimah, ada cerita malaikat rahmat itu hebatnya pada kedua bahunya. Kedua bahu para malaikat rahmat tu bukan diletak paku payung, bukan diletak paku bintang, pangkat general. You know about that? Yang diletakkan di situ dua kain indah haruman. Itu menandakan darjat malaikat. Macam mana darjat manusia kan? Diletak di bahu. Kenapa mesti letak di bahu? Letak di pocik depan tu tak boleh ke? Tak. Bahu tu di bahu, belakang bahu ada apa? Belakang bahu ada kepal. Bila mengepak-ngepak, action and generation. Itu letak kat bahu. Bahu ni menandakan gahnya seseorang. Gahnya seseorang itu pada dua bahunya. Tapi bila bahu tu dah jatuh, tak ada ertinya. Bila bahu tu jatuh, pencen. Bila pencen je bahu pun jatuh. Nak letak apa pun jatuh. Tak ada apa dah. Dah lah macam-macam cakap. Kalau general macam mana pun kat bahu tu yang macam-macam letak tu, tunggul apa, tunggul tuan-tuan. Kan bonggol apa dia letak tu, kehebatan bahu. Nah, Aladin pun letakkan hebat dia pun daripada bahu. Dua ungka ada dekat bahu dia. Kalau tengok cerita lah, kehebatan manusia ni pada bahunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malaikat hebat pada bahunya, bahagian bahunya. Atas keduanya beberapa kain yang elok, dan bagi kedua bahu, kedua-dua bahu kanan dan kiri malaikat sangat harum. Ya, kain yang diletakkan di bahu itu indah dan sangat harum. Dibungkus akan dia dalam kain sutra syurga. Maka bagi roh itu nanti setelah diserahkan kepada malaikat rahmat yang indah dan harum, dua malaikat rahmat ini akan terima roh. Dan roh tu bukan telanjang. Roh orang yang beriman itu dibungkus dalam kain sutra syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya roh orang yang beriman, roh yang diklasifikasikan sebagai khiyarullah, Habibullah, Khalilullah. Maka meletakkan kepada kita roh itu mendapat penghormatan dari Allah, mendapat penghargaan dari Allah, mendapat kemuliaan di sisi Allah.
yakni roh itu kadar lebih, yakni ibu madu rupa manusia. Ibu madu rupa manusia. Begini maknanya, kalaulah kita kata ibu madu tu lebah. Lebah dia ada dia punya queen dia, ibu kepada segala lebah. Wah, jadi apabila ibu dia tu terbang, maka lebah-lebah lain semua mengarak kiri, kanan, depan, belakang. Jadi roh orang yang beriman itu bukan keseorangan. Roh itu diarak penuh kemeriahan, bagaikan ibu lebah diarak dengan penuh kemuliaan. Wah, menunjukkan maknanya istimewa roh orang yang beriman, roh yang diberi penghormatan, penghargaan, kemuliaan, dan tiada cedera suatu daripada akalnya dan pengetahuan yang bangsa usahanya, yakni pengetahuan usahanya di dalam dunia. Sesuatu maknanya, dengan kata lain, kalau dekat dunia ni apa yang manusia banggakan, apa yang manusia megahkan, apa yang manusia idam-idamkan, apabila manusia itu mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di kalangan manusia. Seorang kawan baik saya, jangan sebut nama, tak baik. Kawan baik saya, dia kaya tuan-tuan. Ya, 85 juta duit dia cash, simpan dalam 10 bank. Kalau dia nak kasih 0.1 juta pada aku, apa salahnya? Kayakanlah aku sebelum aku mati kan. Alah, duit 85 juta, ludah aja 1 juta, masih berbaki 84 juta lagi. Tu tak ji? Kalau dia nak kayakan kawan baik dia, tapi tak pernah kayapkan lagi ada. Nak cerita, saya tanya dengan dia, dijemput ke rumah dia hari raya hari tu, PKP. Tak boleh aku cakap. Boleh, dia kata. Kita pun datanglah, orang kaya jemput dengan harapan dapat ampau, dengan harapan pergilah. Masuk rumah dia, 10 safeguard rumah dia. Safeguard ramai, Pakistan ada, safeguard Bangladesh ada, safeguard Nepal, Gorkha tu pun ada. Aku cakap ramai no. Yelah, takut mati agaknya. Jadi saya tanyalah dengan dia, saya nasihatkan dia, cakap sudahlah. Kenapa ustaz? Yang dia panggil saya ustaz, engkau dah harta dah banyak, tak payahlah lagi nak masuk politik. Lupakan politik. Tak, dia kata, dia kena dapat kuasa untuk menjaga harta kekayaan dia. Gitu. Dan dia juga perlu dapat kuasa, barulah orang akan hormat dia, orang hargai dia, orang muliakan dia. Setakat dia banyak harta, orang keji, orang kata haji bakhil. Dia cakap macam itu dengan saya kan. Terkejut, engkau cakap macam ni ya. Jadi apa pun usaha Nafiah, dia kata kita kena ada kuasa. Apabila kita ada kuasa, kuasa tu yang akan jaga harta benda kita, kekayaan kita. Apabila kita ada kuasa, baru orang akan hormat kita, walaupun kita mengencing orang sahaja. Habis memang nak kuasa. Astagfirullahaladzim. Habis usaha Nafiah nak apa? Aku sebenarnya memanglah aku nak redha Allah, engkau pun nak redha Allah, tapi sebelum mati nak rasa juga kaya macam kau. Dia pula cakap, tak payahlah ustaz, kau jangan fikir macam aku.
Engkau fikir cukup makan, cukuplah. Oh, engkau aja nak kaya, aku cakap. Aku tak boleh. Tak, nanti kalau engkau dah kaya macam aku, engkau akan menerima fitnah. Bila dah kaya, nak kuasa. Oh, gitu. Habis saya nasihatkan ustaz. Aku pula kena tazkirah tahu hari tu. Itulah ampau tak dapat. Cukuplah, syukurlah aku yang ada. Oh gitu pula. Aku kena tazkirah. Dah balik hampa je hati aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Menyedarkan saya, itu pengalaman kawan saya yang dah 85 juta duit cash. Rupanya dia tak ada kepuasan kerana dia nak kuasa. Jadi bersyukurlah tuan-tuan, puan-puan yang memang duit dah tak berapa nak ada. Baru datang dengar kuliah, baca kitab. Cuba duit banyak, mana datang dengar baca kitab. Sah yang datang dengar-dengar ni semua duit tak ada. Baru dengar cerita malaikat lah. Dekat baru malaikat gini lah, kesian ni lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana kalau kita dah kaya, kita akan suruh orang baca kitab untuk mengkayakan dia lah. Ini baca kitab bukan kitab untuk mengkayakan, baca kitab untuk menempatkan diri sebagai pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Tahniahlah, memang tuan-tuan nak jadi kesayangan Allah lah kan. Yalah, itu pun dah tak dapat jadi kesayangan manusia. Baik, maka dinaikkan mereka itu dengan dia kepada hawa, yakni ke udara. Wah, yakni ke atas. Maka roh tu dipisahkan daripada jasad. Roh orang yang beriman, roh daripada orang yang beramal soleh, roh itu akan diserahkan kepada dua malaikat rahmat. Dua malaikat rahmat akan mengalu-alukan. Dua je, dua lah. Sebenarnya dinyatakan dua malaikat rahmat, tapi bersama dengan malaikat rahmat itu berapa ribu malaikat yang lain. Bagaikan ibu kepada seekor serangga lebah yang berterbangan, ribuan lebah mengikurinya, mengiringinya, pengiring. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengiring. Saya dilantik sebagai ketua apa? Bukan ketua kat Jabatan Agama lah, ketua rombongan peminangan. Daripada ramai adik-beradik aku dilantiknya yang jadi imam Masjid Kota Iskandar yang tak berapa sangat tu. Ramai lagi adik-beradik aku yang S54 ada, DG 52 ada. Aku pula yang Jusasi ada. Dia kata, Napi engkau lah. Aku boleh lah. Kita jadi ketua rombongan. Bila jadi ketua rombongan ni, pertama-tamanya nak minang ni kan, kita kena tahulah berapa kos perbelanjaan, berapa puluh belas ribu. Dah tak main sesa dah. Yang keduanya, kita kena tahu perempuan tu punya dulang berapa. Dulang pentunangan tu, kita punya dulang berapa. Jadi kita kena hantar unit risikan, merisik. Oh, perempuan ada 11 dulang, kita ambil kurang 1, 10 dulang. Dia kena gitu. Jangan dulang laki-laki tu lebih, dulang perempuan tu kurang. Gitulah. Tuan-tuan, yelah cerita. Jadi PKP, majlis peminangan pun kena pakai tutup hidung, tutup muka, tulis ambil apa tu, ambil suhu apa semua. Berapa orang boleh masuk dalam rumah, berapa orang kat luar rumah. Semua nak ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya nak cerita ni, cerita tu lah.
Maknanya kebanggaan dalam majlis pertunangan tu dua je. Nilai belanja perkahwinan dengan banyaknya tepak dulang tu. Kena yang aku disuruh bawa duit RM10 dengan duit RM5 digulung-gulung buat bunga, aku yang kena bawa. Aku cakap berapa ni? Dia kata 1% daripada kadar belanja. Padan pun sikit, aku cakap. Patutnya gulung-gulung duit 100. Ni gulung-gulung duit RM5. Oh, 1%. Fahamlah, kalau belanja RM20,000, dekat situ RM20. Dia gulung-gulung duit tu. Nak cerita tentang tu lah. Kerana bertunang ni kena betul-betul sunnah Rasul. Jadi di situlah menggambarkan kehebatan lelaki yang meminang, keistimewaan perempuan yang dipinang, iaitu maruah. Berapa tepak, berapa-apa. Di situlah, itulah agenda utama. Entah berapa ratus gambar dia ambil, muat dalam Facebook nak cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kebanggaan manusia. Bangga buat seketika. Bagi orang yang beriman, dia ada saat detik kemuncak kebanggaan. Bila? Apabila mendapat penghormatan, penghargaan di sisi Allah. Para malaikat mengerumuninya, menjadi pengiringnya. Pengiring istimewa. Nak diiring ke mana? Nak dibawa roh itu menuju ke as-sama'ud dunia, langit dunia. Melepasi langit dunia, langit yang disebut Baitul Mamdud. Melepasi Baitul Mamdud, langit yang disebut Baitul Izzah. Melepasi Baitul Izzah, langit yang disebut Baitul Baita. Nanti ada cerita. Roh tu diberi penghormatan. Kalaupun kita tak berjaya seperti Dr. Muzaffar, Dr. Syekh Muzaffar, dia seorang aja lah wakil Malaysia. Lepas tu tak ada lagi siapa nak boleh wakil. Peruntukan dah tak ada. Tak kisah, nanti roh kita diberi penghormatan. Maka sentiasalah lalu dengan beberapa umat-umat dahulu-dahulu dan orang yang masa yang sudah sunyi, seumpama seekor belalang bertaburan hingga sampai ia kepada langit dunia. Jadi roh tu diangkat naik ke as-sama'ud dunya, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimafabih. Apabila roh diarak oleh para malaikat, ribuan malaikat haruman penuh keindahan, mengiringi roh yang mendapat sa'id kemuliaan, maka roh itu menyaksikan betapa indahnya ciptaan Allah. Rupa-rupanya antara bumi dengan langit ni ada penempatan adanya makhluk-makhluk Allah yang menjalani kehidupan. Nampak semua tu. Sehinggalah langit dunia, melepasi langit dunia, pergilah ke Baitul Mamdud wa Dhillim Mamdud. Maka memukul amin akan pintunya. Maka dikatakan bagi amin, siapa engkau? Maka berkata ia, aku Salsail, yakni malaikat yang bernama Salsail. Dan ini si anu disebutnya nama. Kalau namanya Haji Wagiman, Haji Wagiman bin Haji Kliwon, disebut namanya. Ini Haji Wagiman. Haji Wagiman anak kepada dua orang anak Adam, anak kepada Haji Kliwon, anak kepada Hajah
Markona, disebut nama dua tu. Barang yang terlebih namanya dan yang dikasihnya, maka berkata mereka itu yang menunggu di pintu, maknanya melepasi asma'ud dunya menuju ke Baitul Mamdud. Lepas Baitul Mamdud, Baitul Izzah. Lepas Baitul Izzah, langit pertama. Di langit pertama tu dah ada penjaga pintunya, malaikat yang Allah bagi tugas menjaga pintu. Apa kata penjaga pintu tu? Ni'mar rajul, inilah sebaik-baik lelaki yang telah menjalani hidup di muka bumi. Wah, puji-pujian daripada penjaga pintu langit pertama kepada roh orang yang beriman. Orang yang beriman yang tak ada skandal lah. Roh orang yang beriman, roh Sa'id. Sebaik-baik laki-laki ada ia dan adalah iktikad pegangannya putus. Dia mempunyai pegangan yang teguh terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada syak pada suatu daripadanya. Kemudian lalu ia hingga sampai kepada langit keduanya. Tengok, roh tu diangkat naik daripada satu langit ke satu langit. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, janji Allah pada ayat 105 surah Al-Anbiya. Ayat 105 surah Al-Anbiya. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Artinya bahawasanya di atas daripada permukaan bumi, yakni langit demi langit, diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maknanya hamba-hamba Allah yang merupakan khiyarullah, pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang merupakan Habibullah, kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang merupakan Khalilullah, kesayangan Allah. Wah, dia akan mewarisi tingkat demi tingkat langit. Jadi tak payah nak habiskan duit pembentangan belanjawan negara bulan 9 ni untuk pergi ke langit. Tak payah. Roh diberi penghormatan. Tak dapat bentang pilihan raya bulan 10. Itu je lah yang berlaku akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hingga sampai kepada langit keduanya, maka dipukulnya akan pintunya. Dipukul pintu tu, ketuk pintunya. Maka dikatakan baginya, siapa engkau? Maka berkata ia seperti perkataannya yang pertama, siapa engkau? Man anta? Tanya. Maka dua malaikat rahmat yang berbau harum dan ada kain yang amat indah di kedua bahu malaikat itu. Malaikat rahmat memberitahu, inilah dia seorang lelaki yang sebaik-baik lelaki, Fulan bin Fulan, wagiman, anak kepada dua orang anak Adam, iaitu si bapanya Kliwon, si ibunya Markona. Sebut nama tu. Maka dah disebut namanya, nama dah online, apa lagi malaikat pun yang menjaga pintu langit kedua. Maka berkata ia seperti perkataannya yang pertama, inilah dia sebaik-baik lelaki. Maka berkata mereka itu, ahlan wa sahlan, adalah ia orang yang memeliharakan akad atas sembahyangnya dan segala fardunya. Jadi apabila langit pertama
Rupa-rupanya naik langit pertama tu diberi penghormatan, penghargaan sebagai tokoh lelaki yang mendapat pilihan Allah, yang mendapat penghormatan dan kemuliaan di sisi Allah. Lelaki yang disebut sebagai khiyarullah, habibullah, khalilullah. Langit kedua pula, apabila memasuki langit kedua, diberi penghormatan, diberi penghargaan. Penghargaan apa? Inilah dia lelaki yang dulu dekat dunia jaga sembahyang fardu 5 waktu, tiang agama. Lalu ia hingga sampai kepada langit yang ketiga, maka dipukulnya akan pintunya langit ketiga. Maka dikatakan, siapa engkau? Man anta? Maka berkata ia seperti perkataan yang dahulu pada langit kedua. Beritahu dia namanya siapa, nama mak, nama bapa. Wah, malaikat yang menjaga pintu langit yang ketiga pun mengetahui. Maka berkata mereka itu, inilah sebaik-baik laki-laki si Anu. Ia adalah sangat memelihara akan hak Allah Ta'ala pada hartanya dan tiada memegang daripada suatu kemudian hingga sampai kepada langit yang keempat. Jadi langit pertama perakuan sebagai hamba yang menjadi pilihan Allah. Langit kedua perakuan sebagai tokoh hamba yang menjaga dan memelihara tiang agama, sembahyang fardu 5 waktu. Langit ketiga sebagai seorang hamba Allah yang memanfaatkan harta, tak salah guna harta, bukan mengambil harta orang. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian hingga sampai langit yang keempat, maka dipukulnya akan pintu langit keempat. Maka berkata, siapa engkau? Man anta? Maka berkata ia seperti perkataan pada langit yang ketiga dahulunya. Maka dikatakan, ahlan, selamat datang dengan si Anu. Adalah ia puasa Ramadan. Ia maka membaikkan puasanya dan memeliharakan dia ibadah puasanya daripada takut melakukan kerosakan daripada ibadah puasa, yakni berjima, dan haram makanan daripada ketika sahur dan berbuka puasa. Langit pertama ada nilai martabatnya. Langit kedua tokoh yang menjaga tiang agama. Langit yang ketiga tokoh, bukan tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor, tokoh hamba Allah yang menjaga harta, memanfaatkan harta. Yang keempat, tokoh hamba Allah yang berjaya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Tengok. Kemudian sampai kepada langit yang kelimanya, maka memukul akan pintunya. Pintu langit kelima dikatakan baginya, siapa engkau? Maka berkata ia seperti barang yang dikata pada langit yang dahulu. Maka berkata mereka itu, ahlan wa sahlan, adalah ia telah menunaikan hajinya. Maka pada langit yang kelima perakuan sebagai tokoh insan yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan ketiadaan sum'ah dan riak. Itu darjatnya. Maka mengerjakan ibadah haji itu akan mendapat penghormatan dan penghargaan nanti di langit kelima. Ibadah puasa di langit keempat. Harta zakat di langit ketiga.
sembahyang fardu 5 waktu di langit kedua. Langit pertama pengesahan sebagai tokoh pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Kemudian sampai kepada langit yang keenam, maka dipukul akan pintunya, maka dikatakan, siapa engkau? Maka berkata ia seperti barang yang dikatanya pada langit yang dahulunya. Maka berkata mereka itu, marhaban birrajulis salih, yakni dapat keluasan dengan laki-laki yang saleh, dan diri yang baik adalah ia banyak bukti bagi dua, banyak bakti kepada kedua ibu bapanya. Itu langit keenam. Langit keenam, orang yang banyak berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian maka lalu hingga kepada langit yang ketujuh, maka dikatakan baginya, siapa engkau? Dan berkata ia seperti dahulu. Maka dikatakan, marhaban, si anu adalah ia banyak istighfar bagi dua ibu bapanya pada waktu sahur, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada sambung lagi tu. Tapi demi mematuhi PKP, terpaksalah berhenti. Nanti kalau kena saman tabung masjid pun tak nak biaya aku nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jelaskan maknanya roh yang dikeluarkan daripada jasad. Roh itu diberi penghargaan, diberi penghormatan, diberi kemuliaan, menjejaki langit pertama hingga melepasi langit ketujuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalaupun kita ni ditakdirkan duduk di taman Perling ataupun di pinggiran Perling, mana ya, Stand Garden, jadilah yang penting kita berjaya meletakkan diri kita sebagai pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Malang tak berbau, tiba-tiba balik terbau je, dah COVID-19, meninggal dunia. Meninggal dunia tak siapa pun boleh tengok kita. Tanam lepas sembahyang pun yang terpilih, seorang, dua orang, tiga orang. Kebumikan pun yang terpilih. Kalau itu yang berlaku pun, roh tidak. Roh tetap ada agenda, atur cara istimewa yang Allah sediakan. Nak menyatakan tak timbul soal mati mata terbeliak. Kenapa orang cakap mati mata terbeliak tu menandakan tak kesampaian apa yang dicita-citakan? Jangan fikir yang begitulah. Tak ada terbeliak tu sakit mati sebenarnya. Tak timbul soal mati mata terbeliak kerana roh orang yang beriman itu ada atur cara agenda khas Allah sediakan. Apabila roh tu dah dapat penghormatan sedemikian rupa, lupa kesengsaraan. Sengsara duduk di taman Perling tu lupa. Gembira hinggalah hari kiamat. Ya Allah,
Moga-moga Allah merahmati majlis kita pada pagi Jumaat waktu duha yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.